Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin mengetengahkan satu isu yang telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat sejak penularan wabak COVID-19, iaitu penyebaran teori konspirasi berkaitan vaksin. Sejak wabak ini melanda dunia, pelbagai dakwaan telah berasaskan sains telah tersebar luas di media sosial, termasuk tuduhan bahawa vaksin mengandungi chip mikro dan menjadi alat kuasa besar dunia. Walaupun tidak disokong oleh bukti saintifik, teori-teori ini telah mencetuskan keraguan terhadap keselamatan dan keberkesanan vaksin. Lebih membimbangkan lagi, pengaruh selebriti dan kandungan digital yang sensasi turut memperkukuhkan kepercayaan ini. Oleh itu, penting untuk kita memahami isu ini dari sudut falsafah pengetahuan bagi meningkatkan literasi sains dalam masyarakat serta menyokong usaha kesihatan awam dengan lebih berkesan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah memberi kesan besar kepada kesihatan awam, kestabilan ekonomi, dan struktur sosial masyarakat global. Seiring dengan usaha komunitas saintifik dan kerajaan dalam menggunakan vaksin sebagai langkah mitigasi, muncul pula pelbagai teori konspirasi yang mencabar kewibawaan ilmu pengetahuan moden dan menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap vaksin. Teori-teori ini tersebar pantas melalui platform media sosial, blog tidak rasmi serta aplikasi komunikasi pribadi, dan kebanyakannya tidak sahih berdasarkan bukti atau kajian yang diiktiraf. Antara teori yang paling sering dikemukakan ialah dakwaan bahawa vaksin COVID-19 mengandungi microchip yang boleh digunakan untuk memesan dan mengawal pergerakan manusia. Teori ini sering dikaitkan dengan tokoh teknologi terkenal seperti Bill Gates yang kononnya mempunyai agenda tersembunyi untuk mengawal populasi dunia. Walau bagaimanapun, kenyataan ini tidak berlandaskan fakta saintifik kerana teknologi microchip tidak mampu dimasukkan melalui jarum suntikan biasa, apatah lagi berfungsi dalam tubuh manusia secara rahsia tanpa sumber tenaga atau sistem komunikasi yang kompleks. Selain itu, terdapat juga teori yang menyatakan bahawa vaksin merupakan alat untuk mengurangkan populasi melalui penyebab kemandulan atau kematian jangka panjang. Namun, pelbagai kajian klinikal yang dijalankan di seluruh dunia telah menunjukkan bahawa vaksin COVID-19 tidak mengandungi sebarang bahan yang memberi kesan terhadap kesuburan atau sistem pembiakan manusia. Bahkan, tiada bukti kukuh yang menyokong dakwaan bahawa kadar kematian meningkat secara drastik dalam kalangan individu yang telah divaksin. Teori konspirasi lain yang turut tersebar luas termasuklah dakwaan bahawa vaksin mRNA mampu mengubah struktur genetik atau DNA penerima. Dakwaan ini timbul daripada salah faham terhadap mekanisme vaksin mRNA yang sebelumnya hanya memberi arahan sementara kepada sel badan untuk menghasilkan protein spike virus bagi merangsang tindak balas imun. mRNA tidak memasuki nukleus sel dan tidak berinteraksi dengan DNA manusia, justru tidak mungkin mampu mengubah struktur genetik. Di samping itu, terdapat juga dakwaan yang bersifat sensasi seperti tubuh menjadi magnetik selepas menerima suntikan vaksin atau kaitan vaksin dengan gelombang radio 5G. Kesemua dakwaan ini telah dinafikan oleh pakar sains dan kesihatan berdasarkan logik saintifik dan hasil kajian makmal. Keseluruhannya, penyebab teori konspirasi berkaitan COVID-19 telah mencetuskan kebimbangan awam dan menjejaskan keberkesanan program imunisasi. Oleh itu, masyarakat harus berwaspada dan lebih kritikal dalam menilai maklumat serta merujuk kepada sumber sahih seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pakar yang diiktiraf sebagai memastikan kesihatan awam tidak tergugat oleh maklumat yang menyesatkan. Sejak pelancaran vaksin COVID-19 di seluruh dunia, pelbagai teori konspirasi telah muncul, termasuk dakwaan bahawa vaksin ini boleh menyebabkan kemandulan dalam kalangan manusia, terutamanya golongan wanita. Laporan ini bertujuan menganalisis hujah utama teori konspirasi tersebut dan menilai kesahihannya. Teori konspirasi ini mulai tersebar di media sosial sekitar akhir tahun 2020 selepas pelancaran vaksin Pfizer-BioNTech. Teori ini telah tercetus oleh bekas ahli parlimen Jerman, iaitu Dr. Wolfgang Wodark,
beliau mendakwa bahawa vaksin COVID-19 mengandungi bahan tertentu yang menyerupai plasenta yang dipanggil sintisin 1. Hal ini kononnya akan menyebabkan sistem imun menyerang protein tersebut dan boleh mengakibatkan wanita tidak boleh mengandung. Namun begitu, ada kecacatan logik seperti struktur keduanya adalah jauh berbeza dan tiada bukti silang reaksi yang menyebabkan kemandulan berlaku. Dengan itu, tiada bukti saintifik kukuh yang mengatakan teori ini benar. Hal ini kerana ujian klinikal vaksin seperti Pfizer dan Moderna telah melibatkan ribuan wanita di seluruh dunia dan tiada peningkatan kes ketidaksuburan yang berlaku selepas mereka menerima vaksin. Bukti sebenar ialah wanita yang telah menerima vaksin masih mengalami kehamilan, termasuklah kaki tangan jabatan kesihatan seperti doktor dan jururawat perempuan. Kesimpulannya, dakwaan ini adalah tidak benar kerana tidak disokong oleh bukti dan ia adalah salah tafsir sains dan biologi. Seterusnya, saya akan membincangkan teori metafizik yang berkaitan dengan wabak COVID-19. Teori metafizik membincangkan hakikat kewujudan dan realiti. Dalam konteks isu COVID-19, metafizik membantu kita memahami bagaimana kepercayaan kepada tubuh, imunitas senajadi atau kuasa luar yang mempengaruhi keputusan menerima atau menolak vaksin. Ada segelintir masyarakat mempersoalkan wujudan sebenar virus dan vaksin serta mengaitkan dengan teori konspirasi. Ini menunjukkan bagaimana metafizik mempengaruhi persepsi individu terhadap kebenaran dan realiti. Oleh itu, metafizik bukan sekadar falsafah abstrak tetapi memberi kesan besar kepada cara kita membuat keputusan dan melihat dunia. Saya akan membentangkan bahagian epistemologi, iaitu bagaimana pengetahuan terbentuk dan disahkan terutama dalam isu teori vaksin COVID-19. Kita semua tahu ada pihak yang mendakwa bahawa vaksin mengandungi chip mikro yang boleh digunakan untuk mengawal manusia atau kononnya menyebabkan ketidaksuburan. Tapi, dari mana datangnya pengetahuan seperti ini? Sebenarnya kebanyakan mereka yang percaya terhadap teori ini mendapat maklumat ini daripada media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan juga YouTube. Masalahnya, maklumat ini jarang disahkan dan selalunya datang daripada individu yang bukan pakar dalam bidang kesihatan. Ahli falsafah Plato menyatakan bahawa pengetahuan mestilah memenuhi 3 syarat utama, iaitu percaya, kebenaran dan justifikasi. Dalam kes teori vaksin ini, ya, mereka memang percaya tetapi tidak ada justifikasi ataupun bukti yang kukuh. Jadi menurut ahli falsafah Plato, ini bukan pengetahuan yang sebenar. Seterusnya, René Descartes mengajarkan kita supaya meragui setiap maklumat sebelum menerimanya sebagai benar. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Pengikut teori ini tidak ragu pun terhadap maklumat yang tidak sah. Mereka malah menolak fakta yang datang daripada dokter dan pakar kesihatan. Dari sudut empirisme yang dibawakan oleh David Hume, pengetahuan mestilah berdasarkan bukti yang boleh diuji. Dalam kes sebenar, vaksin ini disahkan selamat oleh WHO melalui kajian klinikal dan data kesihatan awam. Tapi teori konspirasi ini hanyalah bergantung pada dakwaan yang tidak boleh dibuktikan. Jadi secara keseluruhan dari sudut epistemologi, teori ini tidak memenuhi ciri pengetahuan yang sebenar dan ia hanyalah kepercayaan yang lahir daripada emosi maklumat yang tidak sah. Rumusannya, kita telah melewati beberapa abad dengan pembahasan falsafah secara amnya, pengkajian umum yang merujuk kepada asas mengenai hakikat sesuatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu pengetahuan, nilai akal, minda dan bahasa. Maka amat penting untuk manusia mempelajari ilmu falsafah ini. Secara akademiknya, mempelajari falsafah boleh menghasilkan pembelajaran berupa kemahiran dan membentuk kepribadian, bukan sahaja untuk kegunaan akademik tetapi juga untuk kehidupan seharian. Hasil mengetahui ilmu falsafah akan membantu kemahiran pemikiran seperti membuat analisis dan sintesis, memahami konsep,
bersikap kritis, malah membantu dalam membuat keputusan. Dalam kehidupan ini, manusia sering mencari jawapan kepada soalan yang nampaknya mudah tetapi sukar untuk dijawab dengan penuh yakin. Menerusi falsafah, kita dapat mengejar kebijaksanaan, bertindak secara bermakna dan menjalani kehidupan yang lebih bertimbang rasa. Justru, keperluan kepada falsafah adalah menjadi kepentingan kepada manusia seperti mana dalam Islam kita dituntut menggunakan akal untuk berfikir. Walaupun ia mungkin tidak terlibat dalam kehidupan semua orang, namun ia memberi arah dan makna kepada pengalaman kita. Melalui refleksi ini, setiap individu adalah sebahagian daripada sosial yang saling berkait dan perubahan dalam masyarakat memerlukan pemahaman terhadap nilai, norma dan sosial. Sekian, terima kasih.